usaha untuk membudayakan sukan itu telah pun dimulakan. Tetapi saya berhasrat untuk memperkasakannya. Yang mempopularkannya KBS, akhirnya orang tak nampak. Kalau orang nak kata Parti Bersatu sebagai parti yang kecil, terpulanglah. Majoriti rakyat kita ni dah makin menyampah dengan politik. Dalam satu penggal yang ada sekarang ni, kita ada 3 orang Perdana Menteri. Kalau kita nak bersatu padu, tak bolehlah siapa nak dominan pula. Kalau ada Abang Long pun, Abang Long lah kena buat semua benda. Patutnya orang Melayu dalam UMNO, PAS dan Bersatu malu. Kerana kita tak pandai nak bersatu. Tapi kalau itu yang kita nak, kalau Melayu ni dah nak, suka sangat nak bergaduh, itulah yang akan berlaku. Kita mulakan mungkin dengan KPI KBS sendiri. Kita tahu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menetapkan KPI terhadap satu-satu kementerian. Bagaimana di awal ini Kementerian Belia dan Sukan, KPI-nya bagaimana? Bagi Kementerian Belia dan Sukan ni saya nampak satu hari ini taklah susah sangat KPI-nya. Saya nak cakap secara jujur. Kerana antara perkara yang perlu kami lakukan adalah libat-libat urus engagement programs yang tak sukar untuk kita laksanakan walaupun dalam era pandemik. Kalaupun tak dapat bersemuka, kita dapat adakan secara online. Namun untuk makluman juga bahawa semua kementerian sebenarnya untuk mendapatkan KPI ini kita tetapkan secara bersama antara menteri, Perdana Menteri dan juga disaksikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Dan bagi KBS untuk segmen belia, saya telah menetapkan untuk membangunkan model pembangunan belia walaupun ianya telah pun dimulakan oleh saudara Khairi Jamaluddin daripada tahun 2015, iaitu model pembangunan belia 2015-2035. Tetapi akibat pandemik COVID-19 saya melihat perlu kita review model pembangunan belia tersebut untuk kita adaptasikan kepada keadaan semasa di mana begitu ramai golongan muda yang terkesan akibat pandemik, masalah pembelajaran, masalah peluang pekerjaan, perniagaan dan sebagainya. Maka ini kita lakukan dengan mengadakan libat urus agar dapat pandangan untuk kita jadikan program-program yang bersesuaian mengikut kehendak dan keperluan sekarang. Dalam bidang sukan juga kita mengadakan pelbagai libat urus dalam masa 100 hari untuk kita sediakan visi sukan negara yang akan kita umumkan apabila ianya lengkap kelak, sambil kita ingin memastikan usaha untuk kita membudayakan sukan agar dapat memperkasakan industri sukan. Satu perkara yang dah lama kita dengar tetapi tidak dibuat dengan secara serius. Dan malahan saya lihat kerajaan juga masih belum melihat bahawa sukan itu juga adalah perniagaan dan juga ianya dapat menjana pendapatan kepada orang ramai, lebih-lebih lagi juga kepada pendapatan kerajaan. Jadi ini antara perkara yang telah pun kita mulakan dalam 100 hari pentadbiran kami di KBS ini, dan seterusnya banyak lagi perkara-perkara yang hasil dapatan daripada program-program 100 hari KPI seperti yang melalui libat urus semua tu yang akan kami mulakan dalam seterusnya masa yang dekatnya. Datuk Seri ada sebut tadi mengenai mengindustrikan sukan itu dan orang kata boleh menambahkan pendapatan. Mungkin boleh dirungkaikan sedikit macam mana kalau kita nak faham industri sukan itu boleh menjana pendapatan tu dari sudut yang bagaimana?
Yang pentingnya saya sebutkan pembudayaan sukan dalam memperkasakan industri. Pembudayaan sukan ini kalau kita lihat, sebelum ini saya lihat mungkin dari segmen sukan melalui Kementerian Belia dan Sukan ini fokus banyak kepada sukan berprestasi tinggi. Dalam masa yang sama melalui program-program aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara, usaha untuk membudayakan sukan itu telah pun dimulakan. Tetapi saya berhasrat untuk memperkasakannya, untuk memperhebatkannya lagi. Jadi jikalah bayangkan kalau kita dapat mengadakan liga-liga sukan teras, bola sepak, hoki, badminton, bola keranjang di peringkat sekolah sepanjang masa, akan menyebabkan pakaian sukan lebih banyak dibeli, digunakan, maka demand akan meningkat, maka industri pembuatan peralatan ini akan meningkat. Sambil itu apabila kita dah kerap keluar, ianya menimbulkan perniagaan ataupun ekonomi, limpahan ekonomi kepada semua pihak. Kalau kita ada perlawanan-perlawanan orang yang menjual burger di kawasan tersebut, minuman dan sebagainya, ini juga limpahan yang boleh kita dapati hasil daripada pembudayaan sukan dalam industri itu sendiri. Dalam industri sukan ini juga ramai yang tak sedar bahawa kita membelanjakan a good percentage of our monthly income kepada sukan. Kalau wanita mungkin mereka suka dengan cycling, ada yang berzumba, ada juga yang untuk orang lelaki club membership, main golf, main tenis, main squash, badminton. All these club membership ni juga adalah sebahagian daripada industri sukan yang juga dicukai oleh kerajaan, yang akhirnya itulah yang saya sebutkan mendatangkan hasil yang cukup besar bagi kerajaan. Tetapi yang mempopularkannya KBS, dan akhirnya orang tak nampak sebenarnya hasil usaha itulah yang menyebabkan hasil dapatan kepada kerajaan dan juga kepada orang ramai ini akibat daripada yang kami mulakan. Baik, Datuk Seri ada menyebut mengenai beberapa sukan teras. Kalau kita lihat sukan teras dekat Malaysia ni, kita tahu yang paling famous sekali adalah bola sepak. Kan? Kemudian kita disusuli dengan badminton, bowling kan. Tetapi kalau kita lihat pencapaian bola sepak Malaysia ini, kita tahu sukan ni dia dua je, menang atau kalah. Tapi bagaimana Datuk Seri melihat hanya KBS dan kerajaan Malaysia ataupun mana-mana hanya memfokuskan kepada sukan-sukan teras, tetapi banyak sukan-sukan lain juga sekiranya diberi ruang dan peluang, diberikan bajet dan sebagainya, akan sama naik dengan sukan-sukan teras itu. Itu dua perkara berbeza yang Hasrina sebutkan ni. Hasrina bercakap tentang pencapaian. Itu yang kita lakukan melalui program-program podium untuk mendapatkan emas pertama Olimpik. Itu usaha untuk mendatangkan kejayaan dalam sukan. Tetapi yang saya sebutkan adalah pembudayaan. Dan sukan bola sepak sebagai contoh adalah satu sukan yang kalau kita di Malaysia ni hampir setiap rumah kalau tak ada pemain, peminat bola sepak. Jadi kalau hari Sabtu tu, kalau saya dengan isteri saya, dia nak tengok cerita Korea, saya akan bergaduh sebab saya nak tengok bola sepak. Jadi kena ada dua televisyen. Jadi begitu keadaannya. Jadi ini yang dua perkara berbeza yang saya harap orang faham. Pembudayaan sukan itu boleh menghidupkan industri, tetapi dalam masa yang sama untuk menyemarakkan nama negara, mengharumkan nama negara di persada antarabangsa, usaha untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet berprestasi tinggi kita juga perlu kita lakukan. So kena balance lah. Jadi pembudayaan sukan itu cukup penting. Jadi saya fikir kerajaan daripada sebelum ini juga telah pun mengambil langkah-langkah yang betul pada saya. Daripada awal lagi, sejak kita memperkenalkan Sukan Malaysia ataupun SUKMA, ini adalah satu usaha yang amat baik daripada kerajaan yang membolehkan apabila SUKMA ni bergerak daripada satu negeri ke satu negeri yang lain sebagai tuan rumah, akan
satu jalan, adalah merupakan satu jalan bagi Kerajaan Persekutuan menyalurkan bantuan dari segi peruntukan untuk membina fasiliti-fasiliti sukan di semua negeri. Sekarang ni kita tengah sibuk nak membincangkan tentang pembangunan fasiliti sukan di Kelantan kerana mereka bakal menjadi tuan rumah SUKMA pada tahun 2026. Johor alhamdulillah telah terdiri begitu banyak fasiliti sukan bertaraf antarabangsa. Perak sendiri sewaktu saya menjadi Menteri Besar beruntung mendapat peruntukan yang besar dengan pembinaan fasiliti-fasiliti sukan yang baru. Jadi kalau kita nak cakap pasal pembudayaan sukan tu, ianya telah bermula lama, cumanya kita nak perlu semarakkan lagi agar ianya dapat industri sukan itu dapat diperkasakan. Hari ini we are there, but we boleh diperbaiki. Bila kita kata pandemik ni, Datuk Seri, ada banyak perkara-perkara yang berlaku kan. Kadang-kadang ibu bapa tak bekerja, anak-anak jadi bangsa, jadi anak-anak pun mental problem. So bagaimana Datuk Seri melihat moral dan idealis? Adakah kita sudah bersedia ke arah itu? InsyaAllah, saya amat yakin anak muda sekarang ni lebih cepat matang daripada zaman sebelumnya, termasuk zaman saya. Dan bagi mereka yang telah berumur 18 tahun ini, saya juga mempunyai anak yang berumur 18 tahun yang hari ini bercakap tentang isu global, bercakap tentang climate change, bercakap tentang cara hidup yang baru, pemikiran baru dan sebagainya. Dan tak semestinya pemikiran baru dengan idealisme baru ni bercanggah dengan apa yang kita perjuangkan ataupun prinsip-prinsip kehidupan kita sebagai orang Melayu, orang Islam. Jadi pada saya, walaupun tentunya ada sebilangan yang akan yang tidak ataupun belum sesuai diberikan hak dan sebagainya, namun kita semua ada tanggungjawab untuk melorongkan mereka, membuka minda mereka tentang betapa pentingnya kita apabila mendapat sesuatu hak ataupun kelebihan, mesti digunakan dengan penuh bertanggungjawab. Responsive. Whatever you do, you have to be very responsible. Okey, Datuk Seri, kita nak tanya sikit. Sukan kegemaran Datuk Seri? Saya suka tengok bola, suka main, kalau boleh saya suka main squash, tapi squash dah tak ada ramai orang main. Saya suka main golf. Okey, makanan kegemaran Datuk Seri? Makanan kampung lah, nasi, gulai lemak, gulai tempoyak. Gulai tempoyak Datuk Seri? Gulai tempoyak favourite lah. Datuk Seri selalu dikaitkan dengan ikon media sosial. Tengok kursi saya, tengok style lah. Sport. E-sport. Macam mana e-sport nak berkembang? Makanan saya kegemarannya. Hopefully, you pernah makan? Pernah. Ha? Ini zaman saya sekolah. Zaman sekolah dulu kan, tapi sekarang ni dia buat besar sikit. Ini makanan kudak-kudak lah. So not good. Tapi ini daripada Ipoh. So ini Maruku daripada Ipoh. Ini antara yang perlu ada lah. Ini perlu ada kalau saya bermesyuarat dengan saya punya pegawai pejabat menteri ni kan. Bila dia orang bercakap tu saya mengantuk, baik saya makan ni. Taklah, main-main je lah. Kalau Datuk Seri marah, Datuk Seri buat apa? Saya jerit. Tak adalah. Bila saya marah, selalu saya marah, saya buat cakap apa? Diam ke, makan ke? Oh, kalau saya marah sangat, saya tak nak cakap dengan orang tu. Kalau saya marah sangat. Tapi kalau saya boleh marah, tu maknanya okey, Kalau saya dah tak bercakap tu, itu problem. Susah tak nak sejukkan hati? Senang sangat. Saya cepat marah, senang sejuk. Okay. Susah tak nak mendekati Datuk Seri? Maksudnya kalau misalnya contoh orang tak kenal siapa Datuk Seri Faizal Azumi. Kalau orang tu tak dekat dengan saya dekat dengan dia, tak senang. Okay. Warna favourite Datuk Seri? Warna favourite saya hijau muda ke? Saya panggil apa? Hijau apa? Hijau muda, hijau pucuk pisang ke? Okeylah, macam itulah. Okey. Datuk Seri dipersilakan duduk untuk jawab satu soalan pantas. 5 5 soalan pantas. Allah. Satu soalan, satu jawapan. Okey, Roger.
Tun Dr. Mahathir. Legend. Khairi Jamaluddin. Bijak. Bersatu. Teguh. Datuk Syarani Muhammad. Kawan. Peja. Sempoi. Kita melihat Bersatu semakin dikenali, semakin mendapat tempat dia dalam kalangan banyak parti di Malaysia ini. Namun masih ada lagi wujud stigma, masih ada lagi wujud kata-kata yang menyatakan Bersatu ni masih lagi parti kecil tetapi hajatnya besar. Kan, namun macam mana Datuk Seri untuk meyakinkan Bersatu bukan lagi parti kecil tetapi sudah setara dengan parti-parti yang ada di Malaysia sekarang ini? Sewaktu UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, ianya juga adalah sebuah parti kecil. Tetapi ianya berjaya melawan satu empire terbesar di dunia, Empire British, dan berjaya memerdekakan negara ini. Dan apabila Bersatu ditubuhkan, ianya juga adalah sebuah parti yang kecil tetapi berjaya di dalam pilihan raya hingga membolehkan pengurusinya pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Dan hari ini saya melihat daripada perkembangan yang kita alami sejak daripada awal penubuhan yang terbaru dengan pilihan raya di Melaka, kita mendapati perbezaannya daripada waktu kami mula ditubuhkan dan menghadapi pilihan raya umum yang lepas dan pilihan raya negeri di Melaka, kita mendapati di tempatan lah kita sekurang-kurangnya kita telah berjaya mengadakan jentera sendiri. Sebelum tu tercapai waktu pilihan raya umum yang lepas, nak cari pegawai pacar ni pun susah juga. Tapi sekarang ni alhamdulillah perkara itu telah selesai. Jadi kalau orang nak kata Parti Bersatu sebagai parti yang kecil, terpulanglah. Tapi saya kira di Malaysia ni tak ada parti yang besar sebenarnya, tetapi kepada rakyat nak mengikut kepimpinan mana yang sesuai untuk mengemudi kerajaan mereka. Jadi itu yang jadi perkara yang penting. Bukannya sebuah parti itu cuma penting kalau dia langsung tak ada jentera, itu masalah. Tapi as long as you can have your own machinery, saya percaya akhirnya rakyat akan memilih dari segi kepimpinan yang dibawa oleh parti sesebuah parti itu. Berapa persen kalau tadi Datuk Seri kata dah kita lihat Bersatu sudah ada jentera, maksudnya mungkin dalam PRN Melaka itu menjadi satu benchmark 30%, 50% ataupun 80% sudah dapat orang kata target untuk sekurang-kurangnya jentera di bawah itu. Saya kira antara kelemahan yang kami ada adalah jentera mencukupi, tetapi kami, ahli-ahli kami adalah daripada golongan yang tak berparti sebelum ni. Jadi tak banyak yang ada ilmu pilihan raya. Jadi sejak kami berjaya tubuhkan kerajaan, tak sempat lagi nak adakan latihan-latihan dan sebagainya akibat pandemik pula. Jadi saya kira apabila mereka mendapat ilmu pilihan raya, bagaimana nak menjalankan tanggungjawab semua, saya kira kita akan berjaya melakukan lebih lagi. Contohnya macam kegagalan di Negeri Melaka adalah kegagalan untuk bukan saja Bersatu bersama dengan rakan kami PAS, gerakan-gerakan di Semenanjung ni, untuk mengeluarkan pengundi kami untuk keluar mengundi. That was the biggest failure yang menyebabkan kami tewas. Namun kita semua tahu sebenarnya kalau kita buat kajian secara mendalam, jika kita berjaya membawa keluar pengundi-pengundi yang menyokong kami, insyaAllah keputusan mungkin berbeza. Kita recap sikit, kenapa agaknya tidak berjaya memanggil mereka untuk keluar mengundi?
ke majoriti rakyat hari ini seperti Haslina juga, walaupun saya tak pernah tanya tapi saya boleh baca fikiran puan bahawa kita ni dah makin menyampah dengan politik. Akibat kita menyampah dengan politik tu, apabila berlaku pilihan raya negeri ataupun pilihan raya kecil, kita tidak rasa selesa nak keluar mengundi. Tambahan lagi kita ada masalah pandemik di luar sana. Ini dan kebanyakan mereka yang berfikiran begini sebenarnya sokong Perikatan Nasional macam Haslina. Tapi mengambil keputusan untuk malaslah. Lebih-lebih lagi melihat Perikatan Nasional bertanding dengan Barisan Nasional yang juga merupakan kerajaan di peringkat persekutuan, is very confusing. 3 kali Datuk Seri sebut menyampah, rakyat menyampah. Sebenarnya kenapa agaknya rakyat menjadi ataupun berfikiran begitu? Dalam satu penggal yang ada sekarang ni, kita ada 3 orang Perdana Menteri. Di Kementerian Belia dan Sukan ni ada 3 orang Menteri Belia dan Sukan. Bayangkan atlet-atlet kita yang pergi bertanding Olimpik di Tokyo dihantar oleh menteri lain, dia balik, menteri lain sambut. Atlet kita pun confused. Saya pun confused sebab saya pun belum kenal lagi atlet waktu saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Jadi that is the situation at the moment, and we shouldn't be happy. Apa yang berlaku hari ini bukan saya, if boleh saya quote titah Yang Mulia Paduka Seri Sultan Perak, yang perubahan 3 kali Menteri Besar Perak angkat sumpah dalam satu penggal. Ini bukan satu perkara yang boleh diraikan. It's a failure on our part. In fact, waktu saya mula-mula angkat sumpah jadi Menteri Belia dan Sukan, berjumpa dengan para pegawai, saya minta maaf dengan para pegawai KBS ni kerana orang politik macam saya ni mengakibatkan terlalu banyak perubahan yang berlaku hingga pegawai pun kadang-kadang confused nak bekerjasama dengan you imagine 3 ministers in one term, in 3 years. Not easy for everyone, tapi we have to brace through, dan dalam apa juga cara, saya perlu jalankan tanggungjawab yang ada ni dengan sebaik mungkin. Kita melihat ataupun rata-rata yang membaca berita-berita mengenai Muafakat Nasional ini sudah pasti menyatakan bahawa untunglah Bersatu yang bergaduh PAS dengan UMNO, tetapi Bersatu akan dapat manfaat, sama ada PAS berjaya menarik perhatian UMNO untuk menerima Bersatu, ataupun sebaliknya Bersatu tetap akan bersama-sama dengan PAS. Jadi Bersatu tak perlu buat kerja lebih, hanya yang berperang sekarang ini UMNO dan PAS. Pandangan Datuk Seri? Pandangan saya, jangan cakap tentang perkara itu. Patutnya orang Melayu dalam UMNO, PAS dan Bersatu malu kerana tak tahu sebab apa kita tak pandai nak bersatu, tak tahu nak duduk bersama, fikirkan tentang kepentingan rakyat, bukan kepentingan parti ataupun kepentingan diri kita. Fikirkan kepentingan mereka yang kita wakili. Kalau itu pun kita tak mampu nak buat, don't call yourself a leader. Jadi pada saya tak perlulah orang ramai duduk di kedai kopi menulis di dalam sosial media tentang siapakah yang untung dalam percaturan di antara Bersatu, UMNO dan PAS di negeri Melaka. Parti manakah yang benar-benar dapat guna? Don't talk about that. Yang jelas dan nyata di seluruh dunia, orang nampak, orang Melayu di Malaysia ni tak reti nak kerjasama, duduk sama-sama, cerita tentang perpaduan. Rakyat dekat luar susah, tak ada banyak yang tak ada pekerjaan, banyak yang ada masalah dari segi nak menyekolahkan anak, susah nak berniaga, susah dalam apa juga perkara, kesihatan mental dalam tahap yang membimbangkan dan sebagainya. Kita nak cakap tentang siapa nak untung antara PAS, UMNO dan Bersatu. Jadi saya ada satu tanggungjawab untuk sekurang-kurangnya menyedarkan orang ramai tentang perlunya kita, walaupun ada perbezaan pendapat, tetapi cari jalan untuk kita duduk bersama, fikir tentang kepentingan kaum, agama lebih daripada kepentingan kita. At least I want to try to do that seboleh yang mungkin. Saya cuba
Saya cuba cakap dengan Selina, saya cuba cakap dengan kawan-kawan, whoever, saya akan cuba. Saya ni malu sikit, saya ni memang jenis kalau orang tak tanya saya macam Selina tanya saya ni, saya tak cakap lah. Tapi bila orang tanya, saya keluarkanlah pandangan saya. Tapi kalau saya berjumpa dengan pemimpin lain, saya cakap, let's be nice to each other, apa problemnya? Sebab ada yang menyatakan PRU 15 tu just around the corner kan. Kita tak tahu, ada yang kata Julai, ada yang kata paling awal pun Februari, ada juga yang menyatakan begitu. Jadi dalam masa 2-3 bulan ini mungkin kalaulah benar bagai dikata Datuk Seri katakan tadi, untuk mungkin ke depan bagi menyatukan semua parti ini, lagi-lagi Parti Melayu ini sangat-sangat usaha yang sangat murni. Kita semua patut sedarlah, kalau kita orang Melayu nak berpecah, tak kira lah nak pecah berapa banyak parti lagi, ada Putra, ada Pejuang, ada Bersatu, ada PAS, ada UMNO, ada PKR, ada apa lagi? Amanah. Sorry, Amanah lupa sebut. akhirnya DAP yang ramai orang Melayu kononnya kata chauvinistik punya parti apa semua tu, dia akan dapat keuntungan lah. Jadi dekat kawasan-kawasan mixed ni, dia akan untung lah. Tapi kalau itu yang kita nak, kalau Melayu ni dah nak suka sangat nak bergaduh, itulah yang akan berlaku. Parti mana yang perlu jadi dominan? Kalaulah untuk semua tu. Tak ada parti patut jadi dominan lah. Kalau kita nak bersatu padu, tak bolehlah siapa nak dominan pula. Tiada Abang Long, tiada istilah Abang Long. Kalau ada Abang Long pun, Abang Long lah kena buat semua benda. Jadi kalau if you think you are an Abang Long, you kena lakukan jauh lebih lagi. Tapi kita ada wrong ni kan. Kita ingat when you superior means you don't have to do anything. Everybody has got to do things for you. Superior means you kena naung semua orang, you got to do far more than anybody else. You think kalau katalah berjam mata, bayangkan cuma ada satu parti je dalam dunia, dalam Malaysia ni. You sebagai presiden, you ingat mudah you nak letak calon you kat satu tempat yang akan menang tanpa tanding, tetap akan bergaduh. Jadi imagine, itu kalau satu parti. Kita ada berapa parti tadi kita sebut? Jadi kita nak bincang untuk dapatkan satu kursi. Nak dapatkan semua kursi ni, kita nak bagi kat Bersatu. Semua parti ni nak kena setuju. Bukan mudah. Jadi ini memang norm. Ini memang sifat manusia.